Tinggal mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan masuk ataupun sambung surah Yusuf dari ayat 104. Sama-sama kita baca dari surah Yusuf ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrun lil 'alamin. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Tuhan kita semua, Tuhan alam semesta, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang memiliki segala-galanya, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, kita baca hari ini surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 104. Ayat 103 semalam cerita tentang majoriti manusia. Majoriti manusia ni tidak beriman walaupun Nabi sungguh nak suruh mereka beriman.
Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu berusaha sungguh-sungguh. Nah, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala ataupun ayat yang kita baca hari ini Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma yu'minu wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran. Sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan. Tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah untuk umat manusia seluruhnya. Jadi Nabi SAW dia menyampaikan Al-Quran tanpa dia minta upah. Yang dia hajat dan dia berharap adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pesan begitulah untuk para sekalian para nabi, mereka tak minta upah di atas dakwah mereka. Mereka tidak minta upah di atas dakwah mereka. Upah mereka adalah redha Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla bila orang ni tak cari, tidak minta dengan manusia, berharap kepada Allah semata-mata, Allah datangkan rezeki kepada baginda. Bukanlah kata baginda ni tak ada rezeki, hidup ada. Sampai dekat orang bagi apa ni? Hadiah. Nabi pula bagi-bagi kepada orang lain. Harta rampasan perang ada bahagian untuk Nabi. Okey. Jadi Nabi SAW pada asas dakwahnya tidak meminta balasan dari dakwah. Itu maksudnya. Ai min ju'alah, daripada upah dia. Kalau orang panggil ajak nak pergi berdakwah, dia tak kata aku kena bayar upah, tak ada. Wala ujratu ala dhalik bal taf'aluhu ibtigha'a wajhillah wa nushan li khalqih. Bahkan Nabi berdakwah mencari redha Allah dan memberi nasihat kepada umatnya. Okey, timbul satu bab. Apa pula hukumnya mengambil upah dari mengajar Al-Quran? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Tetapi pendapat yang benar dalam masalah itu dibenarkan. Dibenarkan qadar ya ataupun untuk memenuhi hajat orang yang mengajar. Tetapi dalam masa yang sama kita juga mengambil maklum di pihak orang yang mengajar, kalau pun tak boleh ambil upah, bagi pihak orang yang mengaji, biarlah dia value ilmu itu dengan orang panggil besar nilai dia. Baru ni ada viral dekat Facebook. Ada seorang mak tu dia tanya kelas anak dia nak mengaji Quran 3 kali seminggu. Kelas Quran 3 kali seminggu, sejam sekali pertemuan. Maknanya sebulan berapa kali? 12 kali. 12 kali. Lepas pada tu dia pun tanyalah. Tanya mak dia. Mak dia tanya, ustazah ke ustaz, tak tahulah. Berapa bayaran untuk sebulan? Dia kata RM30. Dia kata apa? Uish, mahalnya RM30. Saya ingat kau seikhlas hati je. Dah. Lagipun ngajar Quran ni bukan susah mana pun. Bukan macam belajar akademik. Bukan boleh cari kerja, nak cari kerja dengan ilmu akademik.
Jadi orang sanggup bayar mahal ngaji ilmu akademik, tapi dalam bab Quran dia berkira. Kita kata dari satu sudut, kita value ilmu tersebut. Jadi orang-orang dulu betul lah seikhlas hati. Tapi kadang-kadang berah penuh rumah Tok Guru zaman dulu lah. Nak berah lah, gatu macam-macam. Sebagai hadiah dan juga hibah lah, ada sedekah, ada hibah. Jadi di dua-dua pihak tu kena saling memahami. Maksudnya apa? Bukanlah kita kata nak suruh bayar tu, tidak. Tapi kelangsungan dalam dakwah ni perlu kepada dia pun macam guru-guru hak Al-Quran, hak tak ada pendapatan tetap. Kadang-kadang dia perlu kepada cara hidup dia. Betul tak? Jadi dari sudut tu kena seimbang, Bukanlah kata kita minta kelas Quran ni kena bayar, tak. Ada orang dia tak perlu kepada tu. Dia memang insist untuk tak ambil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebahagian daripada asatidzah yang saya kenal, Masya Allah, terutamanya asatidzah daripada Indonesia. Indonesia ni boleh jadi kerana masyarakat dia pun agak susah. Dia pun, ustaz-ustaz dia pun kalau mengajar gaji ratus-ratus je. Gaji dia sebulan ratus-ratus je. Sebulan. Kalau jadi lecturer di universiti dalam sekitar 1,500 je. Lecturer universiti dah tu. Kalau gaji sekolah biasa ni, ustaz-ustaz ni, tapi dia ada rumah duduk situ, ada berah, ada gapalah. Sebahagiannya, kalau dia ngajar di sekolah tu, hak dia ngajar masjid, memang dia tak nak dah, pasal dia kata dia cukup dah dengan ni. Salah seorang sahabat saya yang baru meninggal baru ni, Dr. Mu'inuddinillah. Waktu dalam satu seminar pertemuan, kita ingat lagi dia cerita, antara sebab dakwah dia cepat tersebar adalah kerana nilai keikhlasan dia. Dia kata kami didatangi oleh kantor polisi. Kantor polisi ni pejabat polis lah. Minta suruh ngajar di tempat polis. Dia kata boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia, kami tak nak ambil satu sen pun daripada duit polis. Syarat dia. Jangan bayar kepada kami daripada duit polis satu sen pun. Itu syarat dia. Dia letak syarat lagu tu, bukan setakat apa. Letak syarat lagu tu. Jadi polisi, polis pun okey lah. Kawan-kawan dia tanya dia, kenapa letak syarat macam tu? Dia kata, terutama bila orang-orang besar, kalau kita ambil duit daripada dia, dia anggap benda tu dia bayar, dan benda tu macam kita barang dagangan. Bila dia bayar, dia rasa macam boleh kontrol lah. Dia rasa dia boleh kontrol. Dia tak value sebagai ilmu, tapi dia value sebagai barang dagangan. Gitu. Jadi dia insist, dia kata, moga dia pun mengajar di universiti dah tu. Dia kata, syarat saya Pak polisi jangan bayar. Saya boleh ngajar, tapi syarat saya jangan bayar. Saya kata, Masya Allah. Dan setengah-setengah hari tu, pagi ngajar di masjid atau di sekolah, petang jualan di basikal. Bawa basikal jualan bakso ke apa. Jual petang, jual siang hari, ngajar. Pasal apa? Pasal dia tak nak hasil daripada ngajar dia sebagai cara hidup. Dia nak niaga dia sebagai cara hidup. Jadi begitulah kadang-kadang ulama dulu ada tukang besi, ada tukang kayu, malah ada hamba yang kerja untuk berkhidmat pada tuan dia di siang hari, tapi malam harinya sibuk belajar dan mengajar. Sebab apa? Sebab dia tidak melihat sebagai ilmu ni ataupun ni sebagai mata pencarian utama dia.
Dia tak nak tukar. Kadang-kadang kita berbimbang. Pasal apa? Mula-mula kita kata tak nak lah. Bila orang dah start bayar dan sebagainya, dia mari mikir, orang tu bayar banyak ni. Orang tu pula bayar banyak ni pula. Yang tu fitnah dalam dunia ilmu. Jadi sebab tu bagi para asatidzah, saya nasihatkan diri saya dan juga kawan-kawan lah, agar kita sama-sama menjaga niat dalam mengajar. Dan mintalah para jemaah sekalian mendoakan para asatidzah kita agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka daripada fitnah dunia. Kalau orang tu ada mata pencarian lain yang lebih, aku panggil, stabil dan sebagainya, alhamdulillah, itu lebih baik. Kenapa? Kerana dia tidak mengharap. Soal orang nak bagi ke tak bagi, yang tu lain. Kadang-kadang siapa pekat duk mikir, time COVID tak boleh mengajar. Ada sebahagian ustaz asatidzah kita memang pencarian dia waktu mengajar. Jadi bila tak ada mengajar, terkesan. Bila terkesan tu duk fikir, aku nak mengajar mana ni? Pasal apa? Sebab dia memerlukan. Jadi terpaksa mengajar kerana perlu kepada bantuan. Yang tu ialah kalau dia tak ada pencarian lain, kita pakat-pakat bantu. Cuma kena jagalah bab hati ni, masya-Allah. Bab niat ni, masya-Allah. Lepas tu saya bimbang bab tu. Kalau orang tanya, apa kalau ada kejap-kejap nak nego tu, nak buat yoga lah macam-macam. Nak buat yoga lah, buat tu buat ni. Bukan apa, kadang-kadang kita bimbang kalau bila kita ada berniaga, walaupun tidak serius, walaupun kecil-kecilan, tapi hati kita tu tidaklah kata bergantung kepada duit daripada mengajar tu. Mana kalau kita nak cari duit lebih, kita nego. Gitu lebih kurang. Supaya masalah tu kita jaga hati daripada niat. Dan inilah antara sebabnya dakwah tersebar dengan mudah. Kerana keikhlasan dalam hati. Jadi sebab tu dalam bab ni Nabi SAW memang tak ambil upah. Nabi SAW tak ambil upah. Melainkan kalau kita kata dia ni kerja, apa hukum ustaz orang kerja makan gaji cikgu? Supaya ke? Jadi kalau itulah full time dia, kerja dia full time dan ambil upah dalam masalah tu, tak ada masalah. So, kita kata dah tadi, pandangan yang benar dalam masalah ini boleh. Jadi wujudnya jawatan cikgu, jawatan pensyarah, jawatan imam, jawatan bilal. Kalau kira tak boleh ambil upah belaka lah tu, kena ikhlas hati belaka. Tapi wujudnya jawatan-jawatan tetap itu sebab memerlukan komitmen yang tinggi. Kalau cikgu pagi nak kena jual, kemudian balik ke sekolah, tak ada orang duduk sekolah, pakat duduk jual belaka. Baik. Ala kullin, pakat-pakatlah. Jaga agar dakwah ini berterusan dan kita mengharapkan agar apa yang kita ajar ini menjadi khazanah pahala di hari akhirat. Okey? Menjadi khazanah pahala di hari akhirat. Baik. Baru ni memang viral lah cerita RM30 tu. Dia kata bukan seikhlas hati ke, dia kata. Kita pun tak bayang seikhlas hati dia tu berapa ringgit tahu. Anak atas tuition RM60 murah. Atas kelas ngaji 3 kali seminggu RM30 mahal. Jadi dia kata bayar upah seikhlas hati. Kita pun kesian kalau ustaz apa tu, kita kata pada dengan minyak kereta tak pada dah. Kalau demo pergi rumah ustaz tu lain cerita. Zaman dulu ustaz duduk rumah, orang mari rumah. Zaman lah ni ustaz kena pergi cari anak murid. Hal tu salah satu ilmu ni patut didatangi, bukan mendatangi. Tapi zaman lah ni kalau ustaz duduk surau tunggu orang mari, tak ada orang mari. Alhamdulillah lah ni ada Facebook, ada gapo Zoom. Semalam ada orang cerita dia masuk kelas ngaji Quran. Alhamdulillah. Moci-moci pun pandai ada Zoom lah ni.
Sekat PKP ni makcik-makcik pun belajar kelas Quran online. Duduk kelas online baca Quran. Zaman dulu kita tengok dalam TV ya, makcik-makcik minta nak baca kan dengan ustaz. Lah ni ada kelas Zoom online. Alhamdulillah. Boleh baca. Dia betul makhraj dan sebagainya. Saya tanya berapa orang satu kelas? Adalah satu kelas tu 65 orang. Oh, ramai. Kelas yang kedua ustaz tu muda lagi. Kelas yang kedua dia duduk Kelantan. Dia ada kelas dengan budak-budak USIM, dia bekas pelajar USIM. Satu sesi 200 orang. Oh, alhamdulillah saya kata. Ngaji tajwid talaki. Jadi dunia dah luas terbuka. Jadi alhamdulillah, benda-benda macam inilah yang kita harapkan berlaku dalam masyarakat, itulah pembelajaran ilmu itu terus menerus. Alhamdulillah. Dan yakinlah kepada para asatidzah juga, yakinlah bahawa rezeki ini dia datang dari Allah, bukan daripada apa. Jadi kita tidak mengharapkan daripada secara langsung. Banyak lagi rezeki yang lain daripada banyak lagi rezeki kesihatan, anak-anak kadang-kadang di luar daripada jangkauan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para asatidzah kita. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka berpagi, semasa mereka yamurruna 'alaiha, semasa mereka pagi dan datang. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka saksikan, yamurruna 'alaiha. Yamurruna 'alaiha, yang datang kepada mereka, yang lalu kepada mereka, ataupun yang mereka lalu, mereka berulang alik pergi kepadanya. Daripada apa? Dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok bumi, dia tengok segala yang wujud daripada pohon, taman, sungai, gunung, laut, ombak, bayang, orang hidup, orang mati. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan ini lalu, tapi manusia tak ambil endah. Semalam juga saya dengar satu video kisah Islam seorang muallaf. Sekarang ni seronok juga kita dengar cerita muallaf masuk Islam. Seorang daripada Singapura, remaja muda, dia dibaptiskan daripada dia lahir dan senantiasa pergi ke gereja sampai umur dia 20 tahun. Kemudian dia sambung belajar di Australia. Sampai di Australia, dia belajar universiti, tiba-tiba jadi ateis. Tak percaya kepada Tuhan. So dia anggap agama ni adalah rekaan manusia saja. Manusia yang cipta agama. Tuhan ni doesn't exist. Tuhan tak ada. Yang cipta agama ni manusia. Betul lah, yang cipta agama ni manusia, betul. Kecuali satu agama. Hak lain daripada hak tu semua manusia cipta. Kecuali satu agama yang bukan manusia cipta. Dia turun dari langit. Yang tu satu tu, hak tu lah betul. Jadi dia ni satu idea bahawa agama ni rekaan manusia. So dia kata, boleh aku tak beriman, boleh aku tak beriman. Jadi aku hidup, I live to be positive. Positif, aku buat baik dan makes other people happy. Tu ya dia. Konsep hidup dia mudah. Jangan buat jahat, be positif dan makes other people happy. So dia hiduplah dalam keadaan tersebut.
Sehinggalah satu masa dapat call daripada parent dia di Singapura, grandmother dia meninggal. Orang Singapura ni, grandmother dia meninggal. Dia baik dengan nenek dia ni. Bila baik dengan nenek dia, dia pun dia terfikirlah, dia nak balik tak boleh. Kenapa nenek dia tak boleh tunggu dia sampai dia balik nak ucap selamat tinggal? Sebab dia rapat dengan nenek dia. Lalu dia kata ada benda dalam hidup ni beyond our control, yang kita tak boleh nak kontrol. So dia kata, siapa yang kontrol kematian? Dia mula berfikir, siapa yang kontrol kematian? Dia kata, kau memang Tuhan ni memang betul ada? Dia datang persoalan. Lepas tu lama tu dia pun tak balik lah. Dia sampai habis belajar di Australia, kemudian baru dia balik. Lepas dia balik tu, jumpa pula dengan kawan-kawan, berkenal pula dengan seorang perempuan Muslim. Duduklah berkawan. Duduk berkawan. Masa tu dia kira berkawan tu konon-konon nak tackle lah. Tapi satu je, sebab dia tak Islam, jadi perempuan ni alhamdulillah kuat Islam dia. Dia kata kuat Islam dia, sambil-sambil tu dia kata belajarlah. Kalau Islam, kalau nak kahwin dengan dia kena jadi Islam lah. So dia belajar. Dia pergi kat Darul Arqam, kan? Darul Arqam dekat Singapura. Bukan Arqam ini, Arqam kumpulan Arqam lain. Ni Darul Arqam. Dia pergi Darul Arqam duk belajar. Jadi kawan dia tu kata senaraikan soalan-soalan tu bagi ke ustaz. Ustaz jawablah apa kekeliruan dia. Dia kata mula-mula dia pergi tu dia fikir macam ustaz akan kata just pejam mata, walaupun mu tak faham, berimanlah dengannya. Macam Kristian buat macam tu, Kristian. Bila kita kata Trinity, Tuhan tu tiga, ada satu dalam tiga. Kita tak faham. Dia kata this is mystery of Christianity. So jangan fikir, just beriman. Tu memang method of Christian. So dia kata waktu dia belajar Islam tu, dia anggap ustaz tu kata just pejam mata, walaupun mu tak faham, berimanlah dengannya. Tapi tak, dia kata bila ustaz tu explain, dia kata very logical. Cerita tentang Islam, macam orang duduk speaker corner tu kan, cerita pasal Islam. So dia pun belajar, mula-mula belajar, sampai akhir sekali dia, walaupun dia belajar, tapi dia masih lagi tak faham sangat lah. Dia pun ada denial, tak nak beriman. So dia pun pergi jumpa dengan kawan dia. Kawan dia kata, siapa dia kata ginilah, kalau aku tak masuk Islam pun kita still boleh berkawan lah, walaupun tak kahwin lah. Perempuan tu kata kat dia, why don't you try 100%, dia kata. Try betul-betul. Dia pun balik semula ke Darul Arqam. Kemudian kebetulan bulan Ramadan, dia mula puasa. Dia ingat boleh puasa sekat 2-3 hari. Dia puasa 30 hari. 30 hari. Sampai akhirnya dia pun akhir Ramadan dia mimpi. Mimpi tengah tidur, jalan lurus, di hujung tu ada macam ruang tamu gitu. Ada seorang duduk atas kursi, senyum kat dia. Dia kata, brother, bila nak join the family? Gitu. So dia pun tersedar. Malam tu dia pergi dinner kawan dia pun tanya juga, bila nak masuk Islam? Dia pun dia kata ni kebetulan. Duduk lama tu, mimpi lagi sekali lagi. So bila mimpi sekali lagi, kata, brother, bila nak join the family ni? Dia pun kata, kena ambil one step further, aku nak kembali kepada agama. Cuma dia tak pasti lagi Kristian ataupun Islam. Dia dah belajar Kristian, tapi dia asal agama Kristian.
So dia ni daripada ateis nak balik kepada agama, nak balik kepada Tuhan. Cuma tak tahu lagi Tuhan mana. Dia kata sampai satu tahap dia pun kata, Tuhan, aku tahu mu ada. Cuma tunjukkanlah kepada aku sama ada aku nak pilih Kristian ataupun Islam. Dia kata aku buat challenge. Ni Alkitab, ni Quran. Dia kata mana-mana muka surat aku buka, aku nak betul ayat tu betul ajak aku kepada agama dia. Jadi dia kata aku pun buka mula dengan Bible, sebab kira Bible ni agama aku 20 tahun dulu. Dia buka Bible, buka sekali, baca-baca ayat tak puas hati, tak menyentuh hati dia. Okey, dia kata kita try sekali lagi. Buka 2 kali tak sentuh hati, buka 3 kali tak juga. Dia pun kata tak apalah, kita bagi chance kepada Quran pula nak membuktikan. Dia buka ayat Quran pertama kali, ayat surah apa saya lupa dah, surah Al-Hajj ke apa. Dalam ayat tu tulis Allah dialah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Allah menunjuk kepada jalan yang lurus. Dia terkejut tu. Dia kata tak lagi kot, bukan. Tutup sekali lagi. Buka kali kedua, jumpa ayat ayat yang kedua, saya pun lupa ayat dia, tak ingat. Cuma maksud ayat tu, tidakkah cukup tanda-tanda kekuasaan yang ada sebagai bukti kewujudan kami? Akhir sekali dia kata seolah-olah ayat tu bagi tahu kepada aku, mu nak tanda apa lagi? Keliling kamu ni penuh dah tanda-tanda kekuasaan Allah. Macam ayat ni ya. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Banyak dah tanda-tanda ada di keliling kita. Orang dah lalu je, tapi mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dia apabila kena ayat tu, macam kena tapah hati dia, terpukul. Maknanya begitu banyak tanda, siapa dia kata, aku rasa bersalah pula bila aku baca ayat tu, aku rasa bersalah bila aku buat test pada Tuhan. Dia kata, sampai hati aku test Tuhan. Dia kata, aku rasa bersalah. Akhir sekali dia menangis malam tu juga. Dia telefon Darul Arqam, dia nak masuk Islam. Kemudian Darul Arqam bagi appointment kat dia lah, nak registration apa semua. Sebulan dia kena tunggu nak masuk Islam. Alhamdulillah panjang umur. Bab masuk Islam. 2014 dia masuk Islam. So begitu banyak kita baca orang-orang masuk Islam ni, ayat dia lebih kurang sama. Sebenarnya langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, pokok, sungai, gunung, semua sekali sudah cukup untuk menjadikan tanda bahawa Allah itu wujud dan dialah yang berhak untuk disembah. Okey. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman kita. Kita ni banyak daripada orang kita beriman dengan sebab keturunan. Jadi kita tak melihat kepada tanda-tanda ni. Nak kata orang yang bila beriman dengan begitu keadaannya, dia ada satu sifat penyerahan diri, submission yang sangat-sangat, kita kata apa, sebab dia dulu ignore. So bila dia dah kenal, dia submit diri dia pada Allah. Sebab tu dia kata apa? Islam ni adalah menyerahkan diri. Submission. Kita memang menyerahkan diri. Cuma bila orang Islam dari keturunan, sifat menyerah diri itu tak sama dengan sifat orang yang melalui fasa yang sebagaimana orang-orang dulu non-Muslim lalu, kemudian dia masuk Islam. Nilai dia menyerahkan diri kepada Allah tu lebih. Sebab dia pernah lalu satu fasa, dia tak kenal Tuhan. Melainkan orang yang
Islam daripada kecil, daripada awal, kemudian dia pula belajar, makin lama makin tinggi nilai penyerahan dan pengabdian dia kepada Allah yang Tuhan kira. Tapi kalau dia ni Islam hanya sekadar dari keturunan, dia tak rasa nilai itu. Banyak yang tak rasa. Dia hanya kata Allah tu satu, aku hidup dengan beriman kepada Allah. Ada sebahagiannya tak ada nilai nak sembah pun. Tak ada rasa nak serah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga iman kita. Afa amin wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa pelik ayat dia? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka walaupun beriman kepada Allah, tapi masih mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Bagaimana orang sembah berhala, dia kenal saja Allah tu Tuhan, tapi masih lagi mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut sedang mereka tidak menyedarinya? Jadi kenapalah mereka ni bila tengok tanda-tanda kekuasaan Allah tak beriman juga? Apa mereka merasa aman dari azab Allah? Atau mereka merasa aman dari hari akhirat? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku tegaskan, Maha Suci Allah dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi katakanlah, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku yang aku yang aku ajak manusia kepadanya. Aku ajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas keterangan dan bukti yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi jalan Rasul ni jelas. Jalan Rasul adalah jalan mengajak manusia kembali kepada Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi, inilah dia jalan kita. Ikutlah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan inilah yang menyampaikan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lain daripada jalan Nabi, tak sampai kepada Allah. Dia sampai kepada selain Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keimanan kita dari sudut tauhid. Banyak orang mengaku Islam, tapi bila ikut jalan tidak jalan Nabi, akhir sekali terpesong dari agama, walaupun di atas nama sama. Semalam kita cerita bab Syiah kan? Syiah dan dalam bab akidah. Semalam cerita dalam bab akidah di page Bakit Helwa, nama Bakit Helwa. Cerita tentang bab jihad, cerita tentang bab sebelum tu kita cerita bab Syiah, tentang macam mana orang-orang ni terpesong daripada ajaran Islam. Terpesong dari ajaran Islam, sedang dia mengaku Islam. Akhir sekali sampai ke tahap mempertuhankan Allah
mempertuhankan Ali. Kata Islam sayang kepada Nabi Muhammad dan menantu Nabi Muhammad Sayyidina Ali, ayah kepada Sayyidina Husain. Punyalah sayang, akhir sekali syaitan tipu, tiba-tiba daripada Allah, Nabi Muhammad, Husain, Ali, Ali jadi Tuhan. Mengaku Islam. Itu bahaya. Jadi sebab tu kita dalam bab beragama ni tetaplah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, bila kait dengan agama, tanyakan diri kita, apakah dia ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada kesyirikan, dan kita sambung besok hari bahagian terakhir dari surah Yusuf ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.